Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu untuk meneruskan pengajian kita daripada My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Cantik hari ini. Baju. Masya-Allah Ustaz. Ya pada hari ini. Ceria gembira Ustaz ya. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus kita sama-sama meraihkan hidayah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari saban hari, dan pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 85 Ustaz ya, daripada juz yang ke-5 daripada surah An-Nisa. Jadi mari kita share, kongsikan bersama dengan rakan-rakan, dengan saudara, teman taulan untuk sama-sama kita mengambil ibrah pengajaran daripada halaman 85 pada hari ini. Jadi Ustaz, hari ini apa khabar Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah Ustaz, baru-baru ini kita sempat bertemu kita bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita Ustaz ya, di negeri Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang. Masya-Allah. Menariknya Ustaz, ada seorang sahabat Al-Quran kita, dia dalam perjalanan untuk kembara satu Malaysia Ustaz. Ibrahim nama dia, tak silap. Dia dengan satu family daripada selatan ke utara. Dia disinggah ke negeri Kelantan, dan dia kata memang dia bersama dengan My Quran Time walaupun dalam kembara tu tetap bersama dengan Quran melalui Facebook Ustaz. So kita nak ajak sahabat-sahabat kita lah, sahabat-sahabat semua, untuk kita terus sebarkan pengajian kita, pembelajaran kita, dan bersahabat kita dengan Al-Quran, sebarkan insya-Allah. Masya-Allah. Dan saya pun baru balik daripada Penang dan juga Perak Ustaz ya. Balik kampung jumpa anak ya. Jadi bersama dengan orang Bido, orang Tapah baru ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang katanya mereka menyebarkan ya, berkongsi dengan rakan tentang My Quran Time, yang didoakan pada tuan-tuan yang berada di Perak, di Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, seluruh Malaysia dan seluruh dunia yang mengikuti ini untuk terus sebarkan. Kita doakan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah, dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan Ummul Quran seperti biasa, dan saya nak cuba baca dengan bacaan seperti mengikut bacaan Syekh Bandar Bali lah sah. Oleh kerana dah mula menerima jemaah umrah sah. Ya. Alhamdulillah, jadi 6,000 orang dibenarkan. 6,000 sahaja. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan lagi. Betul. Untuk kita sama-sama sah. Harapnya kita bersama Ustaz ya. Ustaz baca Fatihah, saya baca Al-Fatihah juga. Okey. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz teruskanlah ya selepas itu. Di sini insya-Allah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, dan kita harapkan kita boleh juga membaca di bumi Anbiya, Makkahul Mukarramah, di Madinah nanti ya, sambil kita juga dapat mengikut imam-imam yang kita ikuti bacaan pada My Quran Time ini insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Itu bacaan daripada surah Al-Fatihah Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca tadi bacaan kaedah siapa tu Ustaz? Bacaan kalau ikut tadi murattal atau bacaan secara tadwir dengan maqam ataupun taranum bayati. Dan bacaan bayati ini biasa dibaca oleh imam antaranya lah oleh Imam Syekh Bandar Abdul Aziz Balilah Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram, masya-Allah ya. Jadi itu adalah bacaan yang didoakan pada tuan-tuan ya, terus kita istiqamah bersama dengan Al-Fatihah ini, dan surah Al-Fatihah ini memberi manfaat yang besar kepada kita, kerana kalau kita baca pada waktu pagi itu, kalau katakan kita sembahyang sunat ataupun sembahyang waktu subuh Ustaz ya, sebenarnya membaca Fatihah walaupun ada yang kata oh mudah saja, memang mudah, tetapi ia adalah satu lonjakan kepada hati kita. Hati kita ini perlu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar daripada surah Ali Imran di 2 halaman yang terakhir. Dan bila kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir salah satunya dengan membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah itu, hati kita akan jadi lebih kuat Ustaz. Berbanding dengan hati mungkin kadang-kadang bangun pagi tu rasa lemah, ataupun kita rasa macam ada banyak masalah yang kita fikirkan, belum lagi kita bercakap tentang yang positif COVID-19 ini bertambah. Itu belum lagi 6172 Ustaz ya. 6172 apa Ustaz? Ya. Okey, kerana 6236 saya tahu. 6236 ya. Jadi macam-macam nombor-nombor yang ada, kerana apa, yang ini kalah, yang ini menang kan, apa yang saya sokong ini. Jadi semuanya itu kita ingin dapatkan kekuatan yang utuh daripada siapa? Daripada Allah SWT. Kita membaca Al-Fatihah dalam solat kita agar kita sedar bahawa Allah ini adalah Rabbul Alamin, pasti akan jaga kita dengan penuh rahmah daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian daripada halaman 85. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Bermula daripada ayat 38 hingga 39, kita akan melihat kepada larangan riak ketika berinfak serta berat ya, ataupun berkira-kira untuk berinfak ya. Itu adalah pelajaran yang kita ingin dalami pada hari ini, dan juga dorongan untuk melaksanakan perintah agama dan ancaman terhadap maksiat ya, pada ayat 40 hingga 42, dan seterusnya kita akan melihat kepada ayat 43 haramnya solat ketika mabuk dan sikap dan perilaku kaum Yahudi yang diingatkan oleh Allah pada ayat 44. Jadi mari sama-sama kita mulakan pada hari ini ayat 38 hingga 41 untuk kita sama-sama ambil pelajaran agar kita dapat memastikan surah An-Nisa ini menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Silakan Ustaz. Saya sambil-sambil tu saya bersama tengok sahabat-sahabat di Facebook sekarang Ustaz. Ada hampir dalam 2200 yang menyaksikan kita di samping di Kaca TV lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita sebarkan itu makin bertambah lagi sahabat-sahabat kita yang dapat sama-sama mengikuti My Quran Time pada hari ini, insya-Allah. Dan salah satunya kita ada sahabat-sahabat dari Sarawak Ustaz, Kuching Sarawak. Apa khabar kita orang Sarawak? Masya-Allah. Mudah-mudahan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu Ustaz, sahabat kita Aini Abdul Rahim, alhamdulillah clear access dari tengah laut Langkawi. Oh subhanallah. Dari tengah laut Ustaz. Oh Langkawi ya. Insya-Allah nanti kita open space open space ya kita insya-Allah ya, bila kita dapat selepas PKP nanti insya-Allah kita doakan. Baik, insya-Allah. Dan sahabat-sahabat ni langsung kita nak mulakan bacaan kita di halaman ke-85 ini, ayat 38 hingga ayat 41 Ustaz Insya-Allah. Okey, kita nak cuba baca dengan bacaan Hijaz Ustaz. InsyaAllah. Taranum Hijaz Sama-sama. Ustaz pun saya kira dah mahir dah ni dengan Hijaz. Alhamdulillah. Tunggu untuk keluarkan saja. 1/6/4 Ustaz ya, insya-Allah. Jadi teruskan kita bersama. Saya nak belajar ni. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mari kita baca sama-sama Insya-Allah saya tak akan baca terlalu laju dan taklah lama perlahan sangat. Sedang-sedang saja insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ayat 38 hingga 41 Ustaz ya. Okey, kita hampir setengah halaman 85 itu. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, apakah isinya daripada ayat 38 dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari-hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah dia syaitan adalah sahabat yang sangat-sangat jahat. Kalau kita lihat pada ayat 38 ini adalah sambungan daripada halaman sebelum ini pada ayat 37 ya. Di dalam tafsir Hamka ini Ustaz ya. Sekarang ni untuk juz yang kelima ni saya banyak membaca daripada tafsir Hamka ya. Subhanallah, dia punya bahasanya itu amat mudah, dia seperti bawa kita sedikit demi sedikit ya. Walaupun ada istilah yang mungkin teknikal sedikitlah ya. Tetapi mudah untuk difahami. Mungkin tuan-tuan yang ada akses kepada perpustakaan, cari tafsir Hamka ini dan rujuk kepada juz yang kelima sekarang, di mana dalam tafsir ini Hamka membawakan tentang kaitan di antara ayat 37 dan ayat 38. Ayat 37 itu bercerita tentang orang yang bakhil. Dengan harta dia boleh mensyirikkan Allah SWT dengan bakhil. Masya-Allah. Manakala pada ayat 38 ini seseorang itu sudah pun memberi ya, memberi, tetapi memberinya dengan riak, itu juga adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kata Allah di sini walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas ya, untuk menampakkan pada manusia. Ya, ada orang yang mungkin dia kalau nak derma tu mesti bagi besar-besar gambar ataupun selfie dahulu ya, untuk memberi kepada orang lain, walaupun dalam apa yang nak berikan itu dia bagi envelope besar kan, dalamnya ada RM2 je Ustaz. Ya. Tetapi pasal dia nak beritahu bahawa tolong nampak orang lain, tolong like saya, tolong tengok saya lah yang memberi ini. Allah menyatakan perkara ini adalah satu perkara yang dicela sebenarnya ya. Malah dia dipasangkan dengan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman pada hari akhirat. Jadi orang yang riak ini sebenarnya dia tidak betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat ya. Sehingga kan ada mufassir menyatakan riak ini melambangkan keimanan pada waktu itu Ustaz ya, adalah kosong. Allah. Ya, nauzubillah min zalik. Pasal apa? Pasal dia nak dapat
manfaat daripada manusia, bukan dapat manfaat daripada Allah dan nak mendapat ganjaran sampai ke hari akhirat. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ya, Allah mengingatkan aktiviti yang suka untuk riak ini, ya. Kalau katakan pelajar dia depan cikgunya dia betul-betul buat, ya, tapi di belakang cikgu dia tidak mahu buat apa yang terbaik, itu namanya riak. Ataupun kalau katakan seseorang itu berada di dekat Facebooknya tu, ya, oh dia memang yang terbaik lah, kan, tetapi bila dekat belakang tu mulut tu istilahnya Ustaz, ya. Jadi yang ini kita kena jaga betul-betul pasal yunfiquna amwalahum ini sebagai salah satu puncak perjuangan, dan orang-orang munafik ataupun orang-orang Yahudi ditemplak kerana aktiviti riak tersebut. Dan Allah menyatakan wa may yakuni syaitan, siapa yang menjadikan syaitan ini adalah kawan qarin, ya. Biasa orang cakap qarin ini syaitan, tapi sebenarnya ini adalah qarin yang amat jahat, fasa qarina, ya. Dan istilah qarin ini maksudnya apa? Adalah orang yang sentiasa dekat, dia memberi consultation ataupun memberi nasihat kepada kita. Jadi kita doakan pada tuan-tuan, kepada saya sendiri agar syaitan jauh, ya. Itu sebabnya kalau syaitan tidak menjadi qarin kita, penasihat kita, ada satu penasihat lagi, iaitu Quran. Dekat-dekat tu. Dekat-dekat. Jadi kita kena pastikan sama ada qarin time, ya, ataupun Quran time. Pilihan tuan-tuan yang mana satu? Sila letakkan di Facebook masing-masing Quran sekarang ini, ya. Sudah tentunya Quran time, jangan Qarin time. Pasal Qarin time ini 24 jam Ustaz. Ya, mungkin orang kata apa, pelanduk lupakan dia punya perangkap, tapi perangkap tidak lupakan pelanduk. Ini kesan-kesan Hamka lah ni, ya, kepada perbincangan kita pada hari ini. Kemudian pada ayat yang ke-39 Allah membawa satu expression ataupun satu perkataan untuk mengunggah agar kita ini jangan sampai jadi seperti ayat 38. Wa madza alaihim, dan adakah bagi mereka jika mereka beriman pada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Apa maksud ayat 39 ini? Allah memanggil sebenarnya. Mengapa berat sangat? Lebih kurang begitulah, ya. Mengapa berat sangat kepada mereka untuk beriman? Kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhirat, maka mereka akan wa anfaqu mimma razaqahumullah. Mereka akan infak. Kerana apa? Kerana infak ini manfaatnya adalah untuk orang yang menginfak, ya. Dia istilah anfaqu ini dalam bahasa Arabnya salah satu maksudnya ialah derma, tapi anfaqa ini juga maksudnya melabur, Ustaz. Jadi kalau katakan saya derma RM1, tuan-tuan derma dalam wakaf untuk ummah contohnya, sebenarnya kita sedang melabur. Kalau orang cakap kalau melabur bagi RM1 nanti dapat RM700, rasanya ramai orang hari ini akan keluarkan daripada akaun bank, letak dalam akaun infak, ya. Tetapi bagi kita yang membaca Al-Quran, tuan-tuan yang membaca Al-Quran, insya-Allah kita akan lebih jelas perkara ini. Wa kana Allahu bihim alima, dan Allah tahu apakah niat yang kita ingin sampaikan, yang kita perit ke mudah ke, Allah lebih mengetahui. Kita nak sambung pada ayat 40 Ustaz, ya. Kalau Ustaz boleh membaca sekali lagi untuk kita lebih jelas motivasi daripada Allah untuk kita terus infak dan berjuang dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Ayat yang ke-40 Ustaz. Ya, silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sekecil zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar daripada sisinya. Jadi Allah mengingatkan kembali, kalau katakan seseorang itu mengapa susah sangat untuk infak, ini peringatan kepada orang munafik, kepada orang Yahudi. Tetapi sebenarnya kitalah yang membaca ayat ini. Hari ini mengapa susah sangat? Kalau tuan-tuan sudah pun menginfakkan hari ini, dah bagi pada mak ayah, pada ahli keluarga, bagi pada rakan, maka itu cara yang terbaik. Tetapi kalau rasa berat pada hari ini,
ayat 39 ini memberi peringatan kepada saya untuk wamadha, ya, apa sebenarnya yang rasa susah sangat tu, ya, untuk sama-sama kita ingat bersama. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, ya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun seberat zarrah, ya. Kalau dulu zarrah ini, kalau menurut Hamka mengambil pendapat para sahabat, maksudnya dia kata macam kepala nyamuk. Pasal mereka mungkin tak ada lagi waktu-waktu itu bercakap tentang mikroskop ke apa sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang ini, zarrah itu kalau kita bercakap tentang atom, ya, atom itu kecil, tapi dalam itu ada proton, ada neuron ke? Okey. Macam proton tadi tu. Okey. Dan lebih daripada itu, kalau kita bercakap tentang quark, ya, kalau kita belajar dalam sains ustaz, ya, lebih kecil, Allah menggunakan istilah zarrah ini memang sesuatu yang amat kecil. Ya. Tetapi kita tahu bahawa sebenarnya bagi setiap zarrah, dulu waktu saya belajar dulu ustaz, ya, saya terlibat dengan satu jabatan fizik itu. Di kawasan situ mereka membuat projek tenaga nuklear. Ya, tenaga nuklear adalah daripada zarrah, daripada atom, ya, daripada quark. Jadi nak ceritanya, walaupun sekecil zarrah, sebenarnya setiap zarrah ini ada tenaga yang besar. Ya. Jadi bila Allah kata walaupun kecil, Allah tidak akan menzalimi, ya. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya setiap perkara kecil yang kita infakkan itu, walaupun 1 sen, walaupun senyuman, walaupun tuan-tuan memberi semangat kepada orang lain dengan ilmu yang kita ada ustaz, ya, kita berkongsi cara membaca, semua ini mempunyai energi, tenaga yang memberi kesan besar. Ya. Malah wa in taku hasanatan, jika kamu ada kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan beri dari sisinya ajran azima, ya. Allah beri ganjaran yang amat besar. Istilah ajran azima ini, ganjaran yang besar, perlu kita faham pasal apa? Pasal bila kita buat derma ke ustaz, ya, kita membantu orang, ketika orang tak cakap terima kasih, kita mungkin akan rasa kecewa. Kita kata bahawa mengapalah orang tak cakap terima kasih. Saya dah buat baik-baik dalam rumah, saya dah bagi yang terbaik kat luar rumah, di tempat kerja, orang tak cakap terima kasih. Malah kadang-kadang ada orang marah, ya, ada orang tarik muka masam. Tapi bila kita baca ayat ini, Allah nyatakan apa? Wa yu'ti min ladunhu. Ini perkataan yang amat mantap, iaitu Allah akan beri dari sisinya ajran azim. Subhanallah. Ya, jadi kesannya apa? Kita pun rasa terubat cepat. Ya, terubat, rasa ya Allah, aku memang nakkan ganjaran daripada sisimu ya Allah, ganjaran yang besar. Pasal daripada manusia kita bagi 1 sen, dia mungkin balas dengan senyuman. 1 sen. Kan. Kita bagi 10 sen, dia bagi senyuman, buat muka 10 sen, buat muka 10 sen, kan. Tetapi kalau kita bagi 10 sen dekat masjid, dekat wakaf untuk ummah contohnya, Allah akan memberi ajran azima. Ini kehebatan yang kita selalu ingin ingatkan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kemudian Allah membawakan tentang perjuangan, ya, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami datangkan seorang saksi rasul daripada setiap umat, dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi ke atas mereka. Yang ini kita akan bincangkan lepas ini. Tapi mari kita tengok dahulu perkataan pilihan kita untuk kita sama-sama belajar. Iaitu perkataan hari ini adalah perkataan mala ataupun mayala yang berulang 86 kali di dalam Al-Quran, yang bermaksud cenderung, ya, cenderung. Dan bila membawa perkataan mala itu membawa maksud harta. Itu sebabnya harta ini sifatnya ustaz, ya, menyebabkan hati kita jadi cenderung, ya, cenderung. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam ayat 38 tadi, walladzina yunfiquna amwalahum, infakkan harta ini memang mencabar. Pasal kita memang cenderung kepada harta, terutama yang kita cari. Kita cari, dah dapat, lepas tu kita kena beri. Itu bukannya mudah. Cari susah dia. Dah cari susah-susah, kemudian datang orang lain nak minta derma ke apa sebagainya, memang susah. Pasal itu sifat manusia. Tetapi bila kita beri itu kerana Allah, maka sebenarnya Allah menjanjikan ajran azimah. Jadi itu adalah perkataan pada hari ini untuk sama-sama kita belajar ustaz, ya. Sebelum kita berehat, mungkin tuan-tuan yang di rumah masih lagi boleh share, ya, beritahu pelajaran daripada hari ini, dan sama-sama kita nak dalam kesempatan pada hari ini kita nak umumkan tentang satu infak, wakaf, ya, kepada siapa? Angkatan Tentera. Kempen Tabung Pahlawan, Tabung Pahlawan. Masya-Allah. Mari sama-sama kita saksikan. Itu ada nombor Yayasan yang tertera khas pada hari ini, Yayasan Veteran ATM.
tertera nombor Maybank yayasan ini untuk tuan-tuan bersama ya dalam kerangka kita pada hari ini ingin sentiasa infak ya. Tuan-tuan dijemput untuk sama-sama menyumbang kepada pahlawan yang mereka sudah bertugas. Mungkin ada sekarang ini yang di kerusi roda Ustaz. Ada yang mungkin sudah tidak ada pendengaran kerana dulu asyik kena pekik je dalam latihan mereka dengar bom apa sebagainya. Dan ada di kalangan mereka yang ada masalah kesihatan. Dan ini adalah ruang di mana kita bagi tuan-tuan yang membaca Al-Quran pada hari ini kita nak juga ya berkongsi 10 sen 20 sen ya insya-Allah walaupun mungkin mereka tak sempat cakap terima kasih ataupun ya seperti tadi yang kita maklumkan tapi Allah menjanjikan ajran azimah ya. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar bertemu kembali My Quran Time baca faham amal insya-Allah. Mana milik kita, tidak ada milik kita, hanya yang ada itulah Allah punya. Jadi dapatkan yang original Ustaz. Dapatkan yang original. Bukan lagu saya. Okey. Tak ingat pula lagunya, subhanallah. Jadi itulah dalam kehidupan kita ini tidak ada milik kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyakkanlah kita bersedekah, kita infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya. Macam dalam juzuk yang ke-30 Ustaz, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya walaupun sebiji tamar yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita share akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pernah berlaku para sahabat di seolah-olah macam di apa ni Ustaz, di inilah sahabat-sahabat yang infak tu orang-orang kafir musyriki perlilah alah kurma sebiji pun nak sedekah. Subhanallah. Sedangkan itu yang hanya itu yang ada pada para sahabat tapi nak juga sedekah. Itulah kehebatan sedekah, Allah akan memandangnya walaupun dengan sebesar zarrah kebaikan yang kita buat Ustaz. Baik, jadi kita nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk terus sebarkan pengajian kita, sebarkan maklumat-maklumat ataupun boleh dapatkan info tentang maklumat-maklumat yang kita sampaikan tentang infak wakaf Al-Quran. Contoh tadi tentang tabung pahlawan tadi. Bolehlah bersama dengan kami ataupun menyaksikan iklan-iklan itu ataupun dapatan-dapatan itu di platform rasmi kita, Facebook kita, Sahabat Al-Quran My #Quran Time, juga My #Quran Time, juga di YouTube, Telegram dan juga Twitter kita di My #Quran Time Official, juga Instagram kami My Quran Time Official. Boleh bergabung kat situ Ustaz. Apa juga pandangan, apa juga nasihat, apa juga persoalan yang ingin diajukan, boleh bergabung di situ insya-Allah taala. Dan seperti biasa kalau semalam kita telah berkongsi dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin Ustaz tentang banyak lebar banyak perkara tentang banyak perkara bacaan ya. Betul Ustaz, bacaan hukum-hukum tajwid, sifat huruf, makharijul huruf. Dan hari ini kita nak sambung juga ulang kaji kita, pengajian tajwid kita di My Quran Time, iaitu tentang sifat huruf. Kita telah kongsikan sebelum ini dan hari ini kita nak kongsikan sifat huruf itu apa dia, kelebihan memahami sifat huruf. Yang pertama, sifat huruf adalah salah satu daripada ilmu tajwid, telah disebut pada semalam, dan juga sifat huruf ialah ciri yang menjelaskan perihal sesuatu huruf kerana melalui sifatnya seseorang itu mampu melafazkan dengan baik. Contoh kita kata sifat huruf ra kan, ataupun sifat huruf ba ataupun huruf qalqalah, antaranya ada 5: ba, ju, dah, qata, bal, jim, dal, qafta. Apa sifat dia pula? Akan bergetar ataupun melantun dan sebagainya. Itu sifat-sifat mana kita lebih ketahui sifat-sifat itu ataupun huruf itu lebih mendalam lagi. Aksesori dia. Kita tahu dah tempat keluar dia. Penting pula kita belajar sifat dia supaya kita lebih mengetahui huruf itu, dan bila kita mengetahui lanjut tentang huruf itu, maka kita akan membacanya ataupun menyebutnya dengan betul dan baiklah. Itu sah. Jadi mudah-mudahan
kita akan terus belajar lagi sifat-sifat huruf tu ya, masya-Allah. Itu adalah cara untuk kita lebih mantap lagi Ustaz ya, membaca. Dan mantap bacaan ini pasal ia memberi kesan pada hati kita. Hati kita ini je kadang-kadang sihat, kadang-kadang sakit Ustaz ya. Bila ada perkataan-perkataan, ada fikiran-fikiran yang negatif itu, dia akan menyakitkan. Itu sebabnya bila Allah mengingatkan sebentar tadi ayat 38, wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang-orang yang infak riak ini dia ada penyakit. Dia ada penyakit kerana apa? Kerana mereka nak menampak-nampakkan. Kalau ikut kepada Hamka dalam tafsirnya Ustaz ya, dia menyatakan orang yang riak ini macam labu-labi. Ini macam labu-labi. Tapi saya terbawa Pokemon Ustaz. Okey. Labu-labi ya. Okey. Jadi labu-labi tu apa yang cerita dia ialah dia tu mesti ditatang elok-elok. Barulah dia akan keluar dia punya dia punya kepala dia. Tapi ini kepala lain sikitlah Ustaz ya. Minta maaflah. Tapi kalau katakan dia disenggol sikit saja kan, dia akan terus tutup balik. Jadi nak ceritanya apa ialah orang-orang yang ada penyakit hati ini, dia sebenarnya kalau boleh dia nak nampakkan pada tempat yang dia selesa sahaja. Kalau katakan orang puji dia kerana banyak derma apa sebagainya, perumpamaan Hamka ulama Nusantara kita memberi perumpamaan macam labu-labi. Jadi kalau katakan ditatang elok-elok, barulah dia nak memberi. Tapi kalau katakan disenggol sikit ataupun disentuh sikit, dia terus tutup, tak nak lagi dia menderma. Kerana apa? Orang tak beri perhatian, tak nak like dekat Facebook dia, ataupun tak nak puji, tengok dia tu pemurah 20 sen kan. Akhirnya dia tidak mahu untuk menunjukkan mukanya ketika nak infak. Jadi ini perkara yang penting ya, kita baca Quran ini kita nak lembutkan hati kita, nak hati kita ini jadi sejahtera. Kesannya ialah apa? Yunfiquna amwalahum itu bukan kerana ria'an nas, bukan kerana nak menunjuk pada manusia. Jadi Ustaz, kita nak teruskan pelajaran kita pada hari ini. Kalau kita lihat sebentar tadi ada fa kaifa idza ji'na pada ayat 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami datangkan seorang saksi Rasul daripada setiap umat dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi ke atas mereka. Sebenarnya Nabi pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud kata takkanlah aku yang baca kan, tapi Nabi kata aku nak mendengarnya. Abdullah bin Mas'ud membaca sampai ayat 41 ini. Nabi cakap hasbuk, cukup. Nabi menangis terisak-isak. Kita lihat dahulu apakah kisahnya. Kisahnya kerana maksud daripada ayat ini, bagaimana jika kami datangkan seorang saksi daripada setiap umat dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maksudnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi menjadi saksi kepada kita. Kalau kita buat baik, okey Ustaz, baca Quran pada setiap masa, beramal dengannya, alhamdulillah. Tetapi cuba bayangkan kalau Nabi menjadi saksi, tengok kita buat perangai, dia lebih kurang macam inilah, macam seorang ibu dipanggil pergi ke sekolah. Guru besar telefon, encik nama puan A ke? Dia kata, ya saya puan A. Ibu kepada B, ya betul kan? Boleh tak datang ke sekolah? Kan? Kalau pergi sekolah tu dapat hadiah satu talam kan? Hadiah, mak bangga. Tapi kalau katakan mak datang, saya nak beritahu pada puan pasal anak puan buat masalah dan kami nak merotan dia, tapi kami kena minta izin dan minta puan ada sekali. Kan? Jadi pada waktu itu bagi seorang anak, jika mak memerhati dia disebat, ini adalah satu perkara yang amat menyedihkan. Malah lebih daripada itu, kalau Nabi yang menyaksikan kekurangan-kekurangan kita, Nabi berjuang, suruh kita berjuang dengan Al-Quran, tapi kita mungkin main-main. Yang itu adalah sebagai satu peringatan yang menyebabkan Nabi sendiri amat rasa sedih pada ayat 41. Mari kita teruskan pada ayat 42 hingga 44 untuk sama-sama kita terus membangkitkan semangat Al-Quran dengan panduan daripada surah An-Nisa. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat kita di hampir bercecah 3,000 Ustaz Alhamdulillah bersama kita pada hari ini. Ada soalan-soalan, what is labu-labi Ustaz? Labu-labi apa ya? Okey. Nanti kita jawab Ustaz ya. Bukan yang ini ya. Ini tak nampak macam labu-labi sangat tapi lebih kuranglah tu. Okey. Puan Ain Mustaqim, alhamdulillah mendengar siaran Quran Time sambil bertugas. Subhanallah, terima kasih Puan Ain Mustaqim yang bersama dengan kita. Subhanallah, dan ramai lagi sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan walaupun sedang bertugas letak kat sebelah
nak dengar bacaan, nak memahami apa isi kandungan Ustaz. Subhanallah. Dan saya Ustaz sebut tadi ibu-ibu kita tadi Ustaz, mak-mak kita teringat kat mak saya kat kampung tu Ustaz. Pasti kalau tengah hari ni dia sedang menyaksikan Quran time, apa khabar? Mak panggil cik Ustaz. Masya-Allah. Apa khabar cik? Macam tu. Itu yang bila saya pergi ke Bido Ustaz ya. Berjumpa di Tapah itu, saya bawa mak saya sekali. Saya berkongsilah sikit dekat Tapah itu. Jadi pertama kali tu mak saya dapat dengar, dan insya-Allah nanti Ustaz hari tu Ustaz dah bersama dengan mak, okey, nanti kita gabung tiga-tiga ibu Ustaz Tirmizi, sama-sama. Harapnya dapat masuk ke studio balik ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita doakan ini sebagai kesungguhan kita Ustaz ya, dengan izin daripada ibu ayah masing-masing insya-Allah. Betul Ustaz. Sebab saya ingat dulu Ustaz, petang-petang memang saya menghadap mak saya Ustaz. Ayah saya pergi masjid Bilal kan. Petang-petang memang saya menghadap mak saya mengaji, menangis Ustaz. Allahu akbar. Tapi inilah syukurlah mak ya. Alhamdulillah. Sikit sebanyak boleh berkongsi pula pada hari ini insya-Allah. Jadi mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-42 Ustaz ya. Ya. Ayat yang ke-42 sehinggalah ayat yang ke-44. Kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, muka surat yang kita baca ini setiap kalimah-kalimah akhir ayat tu dia mad iwad Ustaz. Mad iwad 2 harakat saja, kecuali pada ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-44 tu. Itu baru bukan mad iwad. Jadi kena hati-hati baca, jangan lebih 2 harakat insya-Allah. Mari kita sama-sama, saya nak cuba pula baca dengan taranum Sabah insya-Allah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma'idhin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Ya الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 42 ini menyambung kepada ayat 41 sebentar tadi Ustaz ya. Bagaimana bila Nabi menjadi saksi kepada setiap daripada kita ya. Kalau katakan orang masuk mahkamah itu yang menyaksikannya itu bukan orang biasa-biasa tetapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak bersalah, kita memang melaksanakan meneruskan perjuangan seperti ibu-ibu yang ada ya macam ibu Ustaz ya yang mengajar tersebut ya. Bukan mudah nak mengajar Quran ini kan, tetapi ambil masa juga. Kalau tak mampu ambil ustazah mengantar itu pun nak mengantar berkali-kali itu nak bayar duitnya. Semua perkara ini adalah tanda harapnya Nabi menjadi saksi kepada ibu ayah yang memberi galakan kepada perjuangan Al-Quran ini selain daripada kebaikan-kebaikan lain yang kita galakkan. Pada ayat 42 Allah mengatakan yauma idzin yawaddul ladzina kafaru ya, orang-orang yang kafir, orang yang derhaka pada rasul ini, dia kalau boleh lau tusawwa bihimul ard. Kalau boleh dia tu diratakan dengan mereka bumi. Maksudnya tak payahlah dibangkitkan, dihisap, tak payah. Pasal apa? Pasal mereka ini tak nak dibongkar apakah yang mereka buat, iaitu mereka infak kerana riak, ataupun kalau pada ayat 37 itu mereka bakhil. Mereka tidak mahu dibongkar apa yang mereka buat kerana selama ini mereka ini sudah menyembunyikan harta ataupun segala apa yang Allah berikan. Maka pada waktu itu kalau di dunia dia sudah sembunyikan, di akhirat ini mereka nak juga wala yaktumun. Allah cakap mereka tidak boleh sembunyikan lagi. Dekat dunia bolehlah kamu sembunyi kan, duit letak banyak-banyak dalam bank, letak dekat bank luar negara, kemudian sembunyikan lagi apa ilmu yang ada, kereta yang ada, tak nak bagi, tak nak tolong kepada perjuangan kebaikan. Tetapi di akhirat nanti Allah menyatakan siapa yang tidak yang kufur dan tidak taat kepada Rasul, maka orang-orang ini dia harap tidak dibongkar, diratakan dengan tanah, tetapi tidak boleh. Ya, dia akan dibongkarkan juga. Dan kemudian pada ayat 43 itu Allah membawakan kepada kita satu peringatan. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat kecuali apabila kamu berada dalam keadaan mabuk. Ya, jadi dalam tafsir Hamka ini menyatakan bahawa sukara itu banyak maksud. Salah satunya ialah kalau kita ini tak tahu apa yang kita cakap. Bangun tidur pun boleh jadi begitu ya, tapi yang paling pasti asbabun nuzul ayat ini pasal Saidina Ali dia pergi ke program ya, jamuan daripada Abdul Rahman bin Auf. Dia minum pada waktu itu belum lagi haram arak. Maka waktu itu baca surah Al-Kafirun. Ya, yang la a'budu ma ta'budun, la na'budu ma ta'budun. Jadi dia terbalik kat situ. Jadi pada waktu itu mengejutkan ya, pasal Saidina Ali ni seorang sahabat yang amat beriman pada Rasul, tetapi kerana sukara, kerana mabuk, maka akhirnya dia baca tidak ta'lamu ma taqulun, ya, tak tahu apa yang disebutkan ya. Dan perbincangan dalam tafsir Hamka ini, zaman kita ini satu, jangan mabuk ya, yang keduanya ialah kita pun kena sama-sama belajar mengetahui apa yang kita sebut dalam solat ya. Bukan sekadar tak minum arak, itu satu, memang pentinglah asbabun nuzul itu, tapi kita pun kena berusaha. Saya menyeru pada tuan-tuan, kita doakan tuan-tuan boleh cari ustaz, ustazah program macam mana nak memahami apa yang kita baca dalam solat ya. Belum lagi kita habis 604 ini, tapi kita boleh dah baca Fatihah tu faham sikit, kita alhamdulillah dah faham. Kemudian kalau duduk antara dua sujud, ketika sujud, ketika rukuk tersebut, cari buku, dan kemudian kita kena faham dan kena waktu itu hayati. Ya, jangan sampai kita pun lebih kurang mabuk juga, walaupun bukan mabuk arak, tapi kata Hamka, mabuk ingat kepada perkara dunia. Contohnya kita ingat bisnes kita pasal apa, bila baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tak faham, jadi yang ingatnya ialah berapa saham naik hari ini pukul 13 pukul 1 kan. Okey, jadi wala junuban illa abiri sabilin hatta ta'tasilu, dan Allah mengingatkan kalau solat itu mestilah jangan dalam keadaan hadas ya, sampai mandi wajib. Wa in kuntum, jika sakit ataupun dalam keadaan berjalan, kalau tak berjumpa dengan ataupun kalau buang air ataupun bersentuhan dengan wanita ya, kamu menyentuh wanita ini, maksudnya lebih tepatnya ialah bersetubuh ustaz ya, bukan sekadar ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sentuh
sahaja terbatal, ya, itu perbincangan fiqh yang kita tidak dalami pada hari ini. Tapi kalau terbatal falam tajidu ma'a, ya, tidak ada air, maka kenalah tayamum, ya, kena tayamum, iaitu sapu kepada muka dan juga kepada dua tangan. Dua tangan itu saja anggotanya, tak payah sapu kaki, telinga jangan masuk tanah pula, okey. Yang itu kepala tak payah. Kepala kan lepas tu penuh dengan tanah kan. Pasal apa? Tayamum. Okey. Tayamum hanya rukunnya di muka dan juga di tapak tangan ataupun di tangan sahaja, ya. Innallaha kana afuwan ghafura, dan Allah mengakhirkan di situ dengan Allah ini Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Mengapa? Kerana mungkinlah ketika kita nak nak mendekati solat itu ada perkara yang kita tak faham, Allah boleh memaafkan, tetapi kita kena usaha jugalah, ya. Saidina Ali selepas itu terus tak minum arak dah. Ya. Sahabat-sahabat terus tak minum arak, pasal sebenarnya bukannya suruh minum arak, minum bila nak solat kita jangan mabuk, ya. Memang itu mesejnya, tetapi orang yang lebih sensitif, bila Allah cakap begitu terus maksudnya okeylah, saya give up lah, kan. Pasal saya tidak mahu lagi. Pasal arak kalau dia mabuk Ustaz, bukannya dia minum tunggu 1 jam tu habis hilang mabuk. Ada orang sampai 5-6 jam, kan. Jadi kalau katakan semayang subuh dia minum arak, kan, pukul 10, nak tunggu 6 jam lagi, pukul berapa dia semayang zuhur, kan. Takkan nak jamak pula lepas tu. Jadi ini petanda sahabat ini amat sensitif, walaupun ada juga mungkin ada yang kata, oh kalau macam ni saya nak minum arak, ya, dan kemudian kalau dah habis mabuk nanti saya solat. Bukan begitu, ya. Dan ini menerangkan tentang evolusi pengharaman arak, ya. Jadi pada waktu ini memang confirm sudah diharamkan, tetapi kita cuba memahami ayat-ayat ini agar kita tahu bahawa Allah ini amat sayang kita, Ustaz, ya. Allah amat sayang kepada orang dahulu sehingga kan nak mengharamkan arak pun Allah bagi tahap-tahap, ya. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan seseorang pun kita kena ada tahap-tahap. Jangan terus saja sampai ke tahap yang paling tinggi. Sembahyang tahajud 8 rakaat surah Al-Baqarah, ya. Khawatir nanti orang tu dah tak ada nak sembahyang dah, ya. Jadi sama juga Quran, Ustaz. Jangan terus nak belajar yang nak terus baca baca surah Al-A'raf, memang taklah. Betul. Maknanya daripada seseloklah, perlahan-lahan. Masya-Allah, ya. Koh Ustaz, ya. Masya-Allah. Jadi ini peringatan, dan pada ayat 44 itu Ustaz, dia bertukar dia punya muzik dia, ya. Oh, Ustaz perasan tadi, ya. Yang tadi Ghafura, kemudian dia punya lagu pun berbeza, dan hujungnya pun berbeza. Subhanallah. Ya, Sabil, Ustaz, ya. Bukannya kalau tadi Ma'iwat, yang hujung sekarang ni Sabil Ma'arid li sukun. Jadi nak minta Ustaz baca sekali lagi, Ustaz. Pasal mesejnya pun dah bertukar. Subhanallah. Mesej dah bertukar. Subhanallah. Betul, Ustaz. Tadi sampai ayat 43 saya baca dengan sabar. Masuk ayat yang ke-44 tadi saya baca bayati penutup. Oh, subhanallah. Ni mana dah boleh ni. Dah boleh belajar dah. Ya, masya-Allah. Baik, jom kita baca ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Tidakkah kamu memerhatikan orang yang telah diberi bahagian kitab, iaitu Taurat, mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat menyimpang daripada jalan yang benar. Allah mengingatkan kepada kita bermula daripada ayat 44 ini tentang orang-orang yang diberikan utu nasiban minal kitab. Apa maksud utu nasiban minal kitab? Diberikan bahagian daripada kitab. Mereka dah dapat Taurat, tapi mereka belum lagi dapat sebahagian daripada kitab, iaitu Quran. Jadi mereka dah dapat sebahagian, bila dapat lagi sebahagian dia tak nak ambil. Dia terima sebahagian, dia tolak sebahagian. Itu bukan sifat kita, ya. Yang kita belajar daripada ayat ini, malah mereka yashtaruna dhalalata, iaitu mereka memilih kesesatan. Apa maksud memilih kesesatan? Mereka ambil sebahagian, mereka tolak sebahagian. Suka hari Sabtu, ya, kerana ada ikan, maka dia pusing peraturan itu agar dia dapat juga apa yang dia nak, ya. Kita tidak mahu jadi begini. Dan bila kita bercakap tadi lagu berubah, ya, hujung pun Iwad jadi Arid lil sukun, Ustaz, ya. Sebenarnya Allah nak memberi perhatian kepada kita bahawa janganlah kita jadi begini.
Ya, kalau kita tengok ayat 38 tadi, di hujung itu ada perkataan qarin, ya. Dan di hujung ayat 44 ini ataupun di dalam ayat 44 ini Allah mengingatkan kita kepada Alkitab, kepada Quran. Jangan jadi orang yang mengambil qarinnya syaitan, sehingga kan apa? Mereka menolak ataupun memilih kesesatan. Dia pilih qarin, dia tak pilih Quran. Ya. Kalau orang pilih Quran, kalau mereka dapat Quran, dia kata bersyukurnya Quran ini musaddiqan lima baina, membenarkan apa yang ada pada kitab terdahulu. Yes. Tetapi kerana mereka ini ambil qarinnya adalah syaitan, kawannya syaitan, bukannya kawannya Quran, kesannya ialah tak nak. Ya. Dan wa yuriduna an tadillus sabil, dan mereka ini mengingatkan ataupun menginginkan agar kamu menjadi orang yang sesat. Jadi apa pelajaran daripada ayat 44 ini? Maksudnya ialah kalau kita tidak ambil Quran ini secara holistik, Ustaz, ya, secara menyeluruh, sebenarnya kita sedang mengambil konsultan ataupun penasihat kita adalah qarin. Ya, tak baca penuh-penuh, tak cuba fahami penuh-penuh. Tetapi kalau tuan-tuan mengikuti Quran Time ini perlahan-lahan, memang memenatkan, Ustaz, ya. Penat juga nak dengar 1 jam ya setiap hari. Kadang-kadang penat bekerja, ya, ada yang kata penat bekerja malam nak tengok, tertidur besok pagi tertidur lagi, ya. Tetapi kita doakan pada tuan-tuan, ya, kita terus mohon pada Allah agar kita ini bersahabat dengan Quran, bukan bersahabat dengan qarin, ya. Mari sama-sama kita lihat pada resolusi bagi halaman 85, iaitu pada halaman 85 ini pada ayat 38 kita sentiasa niat berinfak hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari redha manusia, terima kasih manusia. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun kita tahu bahawa Allah memberi ganjaran yang besar pada ayat 40. Sentiasa, ya, perkara kedua, sentiasa berbuat baik kerana Allah akan memberi ganjaran yang besar. Kerana ganjaran daripada manusia, terima kasih ataupun memberi projek, membalas sesuatu, kadang-kadang tak banyak pun, Ustaz, ya, tapi Allah pasti memberikan dari sisinya ganjaran yang besar. Ini sebagai ubat tenang kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang berusaha setiap hari. Dan yang ketiganya, jaga solat dengan penuh kesedaran. Kita terus dalami maksudnya, hayati betul-betul agar kita tidak menjadi orang yang rugi dalam solat ataupun istilahnya sahun. Ini adalah antara ciri orang-orang munafik yang kita ingin jauhkan. Moga-moga Allah izinkan, Ustaz, kita berdoa bersama, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami, ya Allah, jadikan ia suka melihat dan membaca kalamu Al-Quran. Lidah kami, ya Allah, lidah yang fasih menyebut kalam-kalamu Al-Quran. Telinga kami, ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan Al-Quran. Hati kami, ya Allah, hati yang senantiasa rindu untuk mendengar dan juga dipermudahkan memahami Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, Ustaz, ya. Kita sama-sama menyeru tuan-tuan untuk terlibat dalam wakaf untuk ummah, ya, sebagai usaha untuk sama-sama kita mengikuti dan melaksanakan halaman 85 ini. Wakaf untuk ummah untuk kita sebarkan mushaf Quran, ya, seluruh dunia kalau boleh. Atas dasar kita inginkan agar rakan kita adalah Quran, bukan rakan kita qarin. Tandanya apa? Tandanya kita sentiasa dapat belajar Al-Quran. Penat macam mana kita cuba berusaha, minta Allah beri istiqamah pada kita. Kerana apa? Nak beramal dengan Quran sepenuhnya ini, kita kena faham sepenuhnya. Khawatir nanti kita faham sebahagian sahaja, kita rasakan hidup dah penuh dengan Quran, tapi rupa-rupanya sebahagian lagi itu tersilap kefahaman dan
rupa-rupanya Qarin memberi nasihat ketika kita membuat keputusan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5 petang ya, pada 10 malam dan juga 6 pagi ya, insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Kita bertemu pada halaman 86 pada hari esok insya-Allah. Ya. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.